Assalamualaikum, nama aku Bomboy dan welcome to channel Conspiracy TV, di mana Bomboy akan mengupas kes-kes true crime, kisah misteri, seram dan aneh yang terjadi di serata dunia. Dan kalau korang berminat dengan konten-konten dark macam ni, korang berada di channel yang paling sesuai untuk orang-orang aneh dan eksotik macam Abang Boy ni. Di akhir video, kalau korang suka dengan konten ni, Abang Boy sangat-sangatlah appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like, dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell notification button tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. Hari ni kita bertendang sikit daripada serial killer ni. Bunuh-bunuh, gigit-gigit, cekik-cekik bagai ni kita berhenti kejap dulu. Tetapi kes hari ni tak kurang kejam juga sebenarnya guys. Abang Boy boleh garanti lah, selepas korang dengar apa yang perempuan ni buat, confirm korang akan tertanya-tanya, kenapa dia benarkan benda ni berlaku. Serious way, walaupun tak melibatkan serial killer, ini adalah kes yang paling fucked up pernah Abang Boy cover. Kalau korang nak tahu, stay tune. Kita roll the intro dulu. Pada tahun 2001, Gregory Biggs yang berumur 37 tahun adalah seorang yang mempunyai masalah kesihatan mental. Walaupun begitu, dia masih boleh bekerja di bahagian construction. Dan Mamat Biggs ni juga adalah seorang yang homeless, gelandangan. Dia ni menginap di rumah pelindungan di Fort Worth, Texas. Kebanyakan kita fikir yang gelandangan ni meminta sedekah di tepi-tepi jalan dan mengutip tim. Tak. Ini tak. Greg dulunya adalah seorang yang bertanggungjawab dan memiliki rumah, kereta dan sebagainya. Dia bukanlah orang kaya, tetapi income dia memang betul-betul boleh menampung hidup dia lah. Akan tetapi 2 tahun sebelum tu, dia telah berkenalan dengan seorang wanita yang tak lama selepas tu mereka bercinta. Akan tetapi perempuan ni sebenarnya ada niat lain guys. Awal-awal lagi perempuan ni dah cakap yang dia mengalami masalah kewangan dan meminta pertolongan Greg untuk membayar kereta milik perempuan tu, bayar rumah, segala perbelanjaan dan macam-macam lagi lah. Now Greg ni sebenarnya pernah berkahwin, akan tetapi dia telah bercerai dan mereka mempunyai seorang anak lelaki. Perwatakan Greg ni sebenarnya suka sangat menolong orang. Dia terlampaulah baik. Dia sanggup pinjamkan duit dekat kawan-kawan dia walaupun dia tengah cukup-cukup makan je masa tu. Disebabkan inilah Greg selalu dibuli dan diambil kesempatan. So boleh dikatakannya segala duit-duit Greg yang ada ni dihabiskan kepada perempuan ni, sehingga kan Greg tak mampu lagi untuk membayar kereta, bayar duit rumah dan segala-galanya lah. Akhirnya kereta dan rumahnya telah ditarik oleh pihak bank dan tinggallah Greg di jalanan. So lepas je semua ni berlaku pada Greg, perempuan tu secara tiba-tiba hilang macam tu je guys. Dia boleh belah begitu je. Kurang ajar kan. Dia dah kikis Mamat ni sampai tinggal spenda je, lepas tu dia belah. Wanatnya perangai. Walaupun macam tu, Greg ni sentiasa berusaha untuk memperbaiki hidup dia. Hubungan dia dengan anak lelaki dia boleh dikatakan sangat-sangat baik. Sebab Greg ni kalau dia tak kerja, dia akan habiskan masa dia dengan anak dia. Dia pergi tengok wayang lah, pergi main dekat park lah, pergi jalan-jalan, pergi lunch, macam-macam lagi lah. Menurut anaknya sendiri, Greg tak pernah berputus asa dan sentiasa berfikiran positif. Dia hanya fokus pada masa depan. Dia percaya yang akan sampai satu masa dia akan berjaya mengubah hidup dia dan berupaya membeli rumah dan kereta kembali. Akan tetapi nasib tak menyebelahinya. Belum sempat tercapai impian Greg ni, satu peristiwa hitam telah menimpanya. Pada awal pagi, pada 27 Oktober 2001, 2 orang lelaki melaporkan kepada pihak berkuasa yang diorang telah menemui satu benda yang mencurigakan di atas satu kerusi dekat dalam sebuah taman. Taman tu bernama Cobb Park. So Cobb Park adalah satu taman rekreasi dekat tengah-tengah bandar Fort Worth. Adalah taman permainan kanak-kanak, tempat jogging, tempat hiking dan sebagainya. Lebih kurang satu kawasan hutan yang luas lah dijadikan pusat rekreasi untuk penduduk setempat. Cobb Park ni dalam masa 2-3 tahun kebelakangan dah jadi macam tempat yang agak shady. Shady ni maksudnya tempat yang berbahaya lah kalau korang nak masuk tengah-tengah malam. Ada ramai golongan homeless mula tinggal dekat situ dan aktiviti jenayah banyak juga berlaku. Tempat tokan dadah lah, aktiviti pelacuran lah, mencuri, merompak dan sebagainya lah. So bila pihak berkuasa terima panggilan tentang sesuatu yang aneh dekat Cobb Park tu, diorang tak kisah sangat pun.
Satu je kereta peronda yang diorang hantar. Kereta peronda ni telah tiba di tempat kejadian dan bertemu dengan 2 orang yang buat report masa tu. Bila pegawai polis tu bertemu dengan 2 orang lelaki tu, diorang pun bagilah direction dekat mana polis boleh jumpa benda yang mencurigakan tu. So sampai-sampai je polis berdekatan dengan tempat yang dikatakan ada bukusan tu, polis pun keluarlah daripada kereta peronda tu. Dia perasan ada satu kesan tayar yang agak baru dekat berdekatan dengan kerusi tu. So mula-mula dia anggap macam mungkinlah benda ni tak ada kena-mengena. Tapi dia take note sebab agak pelik ada kesan tayar dekat tengah-tengah park tu. So okey, polis pun meneruskan perjalanan. Daripada jauh polis boleh nampak macam ada bukusan dekat atas kerusi tu. Dalam sama-sama cahaya malam tu, dia dapat nampak macam kapet pemadani seperti membalut something. Bila dia check bukusan tu, dekat dalam tu ada mayat seorang lelaki, guys. Siasatan awal mendapati yang mayat lelaki tu mengalami kecederaan di bahagian lengan kanannya. Tangannya kelihatan patah dan luka-luka, guys. Kelihatannya tubuh mayat tu terdapat kesan cala bala, dan kecederaan yang paling teruk adalah pada kaki kiri yang dah hampir putus. Memang barai, guys, keadaan mayat tu. Kalau ada kesan tikam ke, ada kesan tembakan ke, okey lah lagi. Tetapi mayat ni macam baru lepas aksiden, guys. Mula-mulanya diorang buat spekulasi yang mungkin mayat telah dipukul sebab involve dengan aktiviti jenayah dekat dalam park tu. Macam Abang Boy cakap tadi, Kok Park bukan satu tempat yang elok lah, senang cerita. Mungkinlah dia pengedar dadah ke, mencuri ke, apa ke. Tetapi yang peliknya, tak ada kesan darah dekat tempat kejadian. Diorang cek di kawasan sekitar pun tak ada. Kaki mayat hampir terputus kot. Takkanlah tak ada darah yang memancut ke apa ke. So later pakar forensik pun datang untuk mengumpulkan bahan-bahan bukti. Tak banyak yang diorang dapat kecuali ada kesan tayar dekat tepi tu. Mengikut bukti yang diorang ada, diorang membuat teori yang mayat tu telah mati dekat tempat lain dan telah dibuang di situ. Mangsa telah mati akibat blunt force trauma ataupun telah dilanggar atau dipukul dengan objek tumpul dengan sangat-sangat kuat sehingga kaki mangsa hampir terputus. Selepas mayat tu dibawa ke unit bedah siasat, mereka dapat memastikan yang mayat itu adalah mayat Gregory Biggs. So polis pun menjalankan siasatan dekat orang-orang homeless dekat area Kok Park tu lah. Polis even tengok CCTV berdekatan dekat tempat kejadian, tetapi tak ada satu pun yang diorang boleh gunakan. Tak ada siapa pun tahu apa yang berlaku atau nampak apa yang terjadi pada Greg pada malam tu. Disebabkan tak ada bukti yang kukuh yang polis boleh guna, kes tu lama kelamaan menjadi beku. Akan tetapi selepas lebih kurang 4 bulan daripada terjumpanya mayat Greg pada Februari 2002, polis mendapat satu panggilan daripada seorang wanita yang bernama Miranda Daniel, dan dia bagi tahu yang dia tahu apa yang berlaku pada mayat lelaki yang diorang jumpa pada bulan 10 yang lalu dekat dalam Kok Park tu. Mula-mula polis macam tak percaya tau cerita perempuan ni, sebab cerita dia macam cerita orang baru hisap gam. Biar betik Minah ni, pelik sangat cerita dia. Prank ke apa ni? Tapi bila diorang menjalankan siasatan, diorang ikutlah clue yang Minah ni bagi. Barulah diorang tahu yang Minah ni, apa benda yang dia cakap, semuanya betul. Ini adalah kisah benar apa yang berlaku pada Greg sebelum kematian. Pada malam 25 Oktober 2001, seorang nurse di rumah orang-orang tua yang bernama Shante Malat tiba dekat rumah kawannya yang bernama T. Fry. Okey, sedikit backstory Shante dikatakan adalah seorang yang mempunyai latar belakang keluarga yang baik. Stable lah, senang cerita. Tetapi dia ni ada satu perangai. Dekat depan orang memang nampak baik je. Pergi ke gereja, tak pernah buat jahat, tak pernah pergi keluar bersosial. Tetapi pada hakikat dia punya nakal tu, na'udzubillah guys. Bila dia dah meningkat remaja, dia selalu curi-curi keluar rumah malam-malam buta untuk keluar berparti dengan kawan rapatnya iaitu T. Fry. T. Fry ni pula kerja dekat rumah orang-orang tua yang sama dengan Shante. Bila diorang berdua je, isap weed tu memang macam isap rokok je lah. Pil usah cerita, dah macam gula-gula diorang sesah. So bila Shante ni dah berpindah dan hidup sendiri, lagi galak lah dia pergi bersosial guys. Boleh dikatakan setiap hujung minggu, dua sekawan ni akan pergi berparti tak ingat dunia. Sampai ke pada masa hari diorang bekerja pun, diorang masih high guys. Gila betul. Diorang menjadi nurse dekat rumah orang tua-tua tau, dalam keadaan high. Cuba bayangkan, mata merah-merah tersengih-sengih masa merawat pesakit. Abah beliau lah. So lebih kurang 36 jam sebelum penemuan mayat Greg, pada 25 Oktober tu, Shante sampai dekat rumah T. Fry. So seperti biasa, diorang start minum dulu, isap weed, dan kemudiannya diorang berkongsi pil ecstasy. Hardcore diorang ni. Belum lagi berparti tau. Kepala dah penuh. So selepas semua tu lah, diorang mula gerak ke kelab untuk berparti.
Pada malam tu sebenarnya Shanti ni ada date dengan seorang lelaki yang dia tengah canon-canon lah pada masa tu. Mamat ni bernama Clint Jackson. So sampai-sampai je dia orang dekat club tu, diorang jumpalah Clint dengan kawan dia. So berpartilah diorang pada malam tu. Tetapi ada satu benda yang tak best jadi pada malam tu. Si Clint ni pergi pula mengenan dengan perempuan lain. Alamak, member dah pakai kemain punya seksi nak mengayat si Clint ni. Last Mamat tu ayat perempuan lain pula. Punah harapan. Member pun panas lah kan. So dalam pada pukul 2 pagi, Klante dengan T-Fry pun nak balik lah. Kelab pun dah nak tutup dah masa tu. Kedua-duanya masih dalam pengaruh dadah dan alkohol. Kalau nak ikutkan lah, Seko-Seko pun bukan dalam kondisi untuk drive kereta tau. Walau macam mana pun, kalau dibandingkan antara diorang berdua, T-Fry ni kurang lah sikit high dia. Dan sepatutnya dia yang drive balik pada malam tu. Tetapi akibat si Shanti ni bengang dia kena sidai dengan Mamat Klit tu, dia decide untuk dia juga nak drive. So disebabkan malas nak bertekak, si T-Fry ni pun masuk lah dekat tempat duduk passenger dan biarkan si Shanti ni drive. Semasa dalam perjalanan pun si Shanti ni menonong-nonong drive. Ke kiri, ke kanan, kejap laju, kejap pelan. Si T-Fry ni pun goyang lah. Yelah, siapa yang tak goyang? Tuhuyung hayang bawa kereta macam tu kan. Tapi akhirnya sampai juga dekat rumah T-Fry. So sampai-sampai je dekat rumah, T-Fry ni offer untuk drive menggunakan kereta dia sendiri untuk follow Shanti ni ke rumah untuk make sure yang Shanti ni selamat sampai. Tetapi Shanti ni keras kepala guys. Dia cakap okey, tak ada masalah. Cuma dia down sikit lah sebab kena sidai dekat club tadi. So lagi sekali sebab malas nak argue, si T-Fry ni pun masuk lah kat dalam rumah dia. Dan si Shanti ni pun drive lah untuk balik ke rumah. Dalam pukul 3.30 pagi, T-Fry dikejutkan dengan satu panggilan daripada Shanti. Angkat-angkat je call, Shanti ni teresak-esak menangis guys. Dia dalam keadaan panik dan tak tahu nak buat apa. So si T-Fry ni pun pelik lah. Kau dah kenapa setan? Baru-baru tidur kau menjerit-jerit macam orang gila ni. Shanti minta T-Fry datang dekat rumah dia sekarang juga. Disebabkan keadaan Shanti yang meracau-racau macam tu, si T-Fry ni pun jadi risau lah kan. Dia cakap okey, kan aku sampai. So dia pun bergegas lah ke rumah si Shanti ni. Sampai-sampai je kat rumah Shanti, dia masuk dekat dalam, kelihatan si Shanti ni menangis-nangis meracau-racau dekat dapur. So T-Fry ni pun pergilah tanya, kau dah kenapa gila? Tak adalah, apa bertambah je pak gila tu. Kau dah kenapa? Si T-Fry ni tak faham biji butir apa yang si Shanti ni sembang. Setiap kali T-Fry ni tanya, weh kenapa weh? Shanti ni jawab, dia tak tahu apa nak buat. Dan dia tak bermaksud untuk semua ni berlaku. Shanti minta maaf berulang-ulang kali guys. T-Fry pun macam, weh relax lah, kau buat bertenang jap. So bila Shanti ni dah bertenang sikit, Shanti cakap, look in the garage. Kau pergi tengok dekat dalam garage. So T-Fry ni pun pergilah dekat dalam garage si Shanti ni. Dia buka pintu, lepas tu dia buka lampu. Dekat tengah-tengah garage tu ada kereta Shanti. Tapi apa yang memberanjatkan adalah ada Mamat tersekat dekat cermin depan kereta tu. Mamat terhumban dekat dalam kereta tau. Kepala dulu dekat cermin depan kereta. Itu adalah Great Bigs. So apa yang berlaku adalah bila Shanti ni drop T-Fry dekat rumah dia, dia bergerak balik ke rumahnya sendiri. Dalam perjalanan tak pasal-pasal, dia telah melanggar Great Bigs dekat tepi jalan. Dekat tepi jalan tau. Bukannya si Great ni menari-nari kat tengah jalan ke apa ke. Tak. Dia tengah berjalan dekat tepi jalan. Dan dia punya impact tu tersangat-sangatlah kuat sehingga kan Great terhumban dekat cermin kereta depan Shanti. Separuh daripada badan Great melekat dekat dalam kereta. Kaki Great hampir terputus dan tulang rusuk, tangan, tulang pinggul Great telah patah. Tetapi pelanggaran tu tak membunuh Great tau. Walaupun dalam keadaan macam tu, tak tahulah sama ada si Shanti ni panik ke, kepala tengah weng teruk ke apa ke, dia terus drive je. Bukan pergi ke hospital ke, balai ke, tak. Dia terus balik ke rumah guys. Dalam pada masa ni, Great cuba sedaya upaya untuk menarik diri dia keluar daripada dalam kereta tu. Dalam keadaan tu, Great cuba meminta Shanti untuk berhenti dan menolongnya. Terdapat topok-topok darah dekat dalam kereta tu yang mendadakan mulut Great menyembur darah semasa cuba untuk meminta tolong dekat Shanti. Korang nak tahu tak benda yang sangat-sangat fucked up pasal kes ni? Tempat Shanti langgar si Great tu tak jauh pun daripada balai bomba. Dan dekat balai bomba tu adalah tempat abang kepada Shanti ni bekerja sebagai pegawai bomba yang tahu serba sedikit tentang bantuan kecemasan. Tak cukup dengan tu tak sampai 10 km terletak satu hospital tempatan. Kalaulah dia bawa Great dekat situ, rasanya Great masih boleh diselamatkan. Oh ya, satu lagi. Di sepanjang perjalanan Shanti tu daripada tempat kejadian tu ke rumah, terdapat 9 pondok telefon di mana dia boleh call bila-bila masa je talian kecemasan. Tak guys,
Tak, dia langsung tak berhenti. Lepas tu si Shanti ni adalah seorang nurse yang berkhidmat dekat rumah orang tua tau. At least sekurang-kurangnya dia tahu jugalah memberikan bantuan kecemasan kepada orang yang mengalami kecederaan macam tu. Tetapi tak guys, dia terus balik ke rumah. Abah dia lah. Sampai-sampai je dia dekat dalam rumah, dia park kereta dekat dalam garaj. Dia tutup garaj tu, dia keluar daripada kereta dan meninggalkan Greg berseorangan dekat dalam garaj tu, sementara Shanti masuk kat dalam rumah. Greg pada masa tu masih sedar tau. Dia merayu-rayu meminta tolong kepada Shanti, tetapi dia buat sardin je guys. Shanti hanya cakap, "I'm sorry." Dia terus belah, tutup lampu, dia tutup pintu. Gila guys, panas aku tu. Lagi aku cerita dekat korang ni, lagi aku panas. Betapalah tak bijaknya Minah ni. Shanti ambil masa lebih kurang sejam sebelum dia call T-Fry untuk datang. Bila T-Fry tengok ada lelaki dekat dalam kereta tu berdarah-darah, dia terus freak out guys. Dia menjerit-jerit dekat Shanti untuk call polis ataupun call ambulans lah, segala tok nenek semua. Tetapi si Shanti ni tak nak. Dia cakap kalau dia call, dia akan kena tangkap. Dia tambah lagi, mamat dekat dalam kereta tu pun dah nak mati. Kalau pergi ke hospital pun dah tak boleh selamatkan dah. Greg pada masa ni masih lagi cuba untuk merayu pada Shanti dan T-Fry untuk menolongnya. Apa yang mengejutkan adalah T-Fry pun tak buat apa-apa guys. Dia pun tak call polis, tak call talian emergency. Dia terus tutup lampu garaj tu dan tutup pintu. Sekali lagi membiarkan Greg berseorangan dekat dalam tu. Dalam gelap tau. Shanti dan T-Fry dengan selambanya pergi kat rumah T-Fry dan tidur selama beberapa jam dekat sana. Bila diorang bangun pagi tu, si Shanti dan T-Fry ni sekali lagi pergi dekat rumah Shanti untuk melihat keadaan Greg, yang pada masa ni dah tak sedarkan diri, tetapi masih hidup tau. Dia tak mati lagi. Kemudian Shanti ni terus call Clit, lelaki yang duduk mengending pada malam sebelumnya lah. Lelaki yang sepatutnya ikut dia balik, tetapi Mamat ni pergi ikut perempuan lain. Mamat Clit tu. So si Clit ni sebenarnya tak tahu apa nak expect. Dia pun teruslah datang. Sampai-sampai je si Clit ni terus mengamuk bila melihat Greg dalam keadaan dah tak sedarkan diri tu. Sebenarnya Mamat ni dalam parole tau. So dia memang tak boleh buat hal dah. Kalau dia buat hal juga, confirm dia ke dalam untuk jangka masa yang agak lama. So dia bengang lah, tak pasal-pasal dia terbabit sama. Pada masa ni tak ada siapa pun dekat situ tahu yang Greg ni hidup ke mati. So diorang ambil keputusan untuk melupuskan mayat Greg. So pada malam tu si Clit ni contact lah cousin dia yang bernama Tyrone untuk datang bersama truck 4-wheel drive-nya. So sesampai-sampai je Tyrone dekat rumah Shanti ni, diorang letak kapet dekat tepi kereta tu dan menarik Greg keluar daripada kereta tu dan membalut Greg dengan kapet tu. Diorang kemudiannya menghumbang Greg dekat belakang truk tu dan menuju ke Cock Park. Dan disitulah mayat Greg telah diletakkan atas bench, atas kerusi lah dekat tengah-tengah taman tu. Ada lagi satu benda yang paling fucked up. Tak sampai seminggu daripada hari kejadian, Shanti ni pergi berparti seperti biasa, macam orang tak bersalah guys. Langsung tak ada, macam tak ada apa-apa yang berlaku. Kalau benda macam ni lah terjadi dekat Abang Boy, trauma gila kot. Minah ni boleh selamba je pergi berparti sial. Lama kelamaan T-Fry ni tak pasal-pasal terbongkarlah rahsia dan menceritakan kepada beberapa kawan rapatnya. Itulah percaya lagi orang mabuk. Bila orang mabuk ni habis semua benda terbongkar. Salah seorang daripada orang yang T-Fry ni terbongkar rahsia ni adalah Miranda Daniels. Dan masalah Miranda ni pula, dia sangat-sangatlah tak suka si Shanti ni. So dia terus melaporkan kejadian ni pada pihak berkuasa. Dan bila polis pergi kat rumah Shanti untuk cek, dekat dalam gerai Shanti tu, diorang jumpa kereta Shanti yang masih dalam keadaan macam tu. Tak ada repair apa-apa pun. Ada kesan darah tu, diorang tak cuci langsung. Terdapat kesan-kesan seperti mereka ingin melupuskan bukti. Tempat duduk telah dikeluarkan dan adalah sebahagian daripada dalam kereta tu telah dibersihkan. Akan tetapi masih terdapat bahan bukti yang dapat menyabitkan kesalahan kepada Shanti. Obviously Shanti ni tak berapa bijak lah guys. Nak lupuskan bukti pun tak boleh. Dah 4 bulan selepas kejadian tu, dia punyalah rasa tak bersalah tu. Dia melengah-lengahkan untuk melupuskan bahan bukti. Semasa perbicaraan, doktor yang ditugaskan untuk melakukan bedah siasat mengatakan yang kecederaan Greg sebenarnya tak kritikal langsung guys. Apa yang dialami Greg tak mengancam nyawanya. Kalaulah si Shanti ni mendapatkan pertolongan cemas sejurus selepas kemenangan, Greg masih boleh diselamatkan. Dia mengatakan lagi, selepas kecederaan Greg masih bernyawa selama beberapa jam guys. Di mana dalam beberapa jam tu, Shanti masih lagi mempunyai peluang untuk selamatkan Greg. Tetapi apa yang dia buat?
Dia tinggalkan Greg bersorangan dalam gelap sementara Greg berusaha untuk melepaskan diri daripada cermin kereta tu. Tangan dia patah kedua-duanya. Tulang rusuk dia patah, kaki dia pula hampir tercabut. Dan dalam keadaan macam tu pun, Greg cuba untuk menggerak-gerakkan badannya yang terperangkap. Tak boleh bayangkan betapa seksanya saat akhir yang dialami oleh Greg. Tak boleh brain aku. Serius guys, disturbing gila kepala Minah ni. Okey, semua pakar perubatan yang dipanggil untuk memberi keterangan, sebulat suara bersetuju yang Greg mampu diselamatkan oleh Shanti. Sekiranya Shanti membawa Greg ni ke unit kecemasan. Tak payah bawa ke hospital lah. Even kalau Shanti merawat Greg dengan first aid pun, dalam masa beberapa jam semasa Greg masih hidup tu, Greg mungkin takkan kehilangan nyawanya. Disebabkan ini, punca kematian Greg adalah kerana Shanti yang langsung tak berperi kemanusiaan. Tifra yang pada awalnya dituduh bersubahat, later mendapat imuniti daripada pihak pendakwaan kerana memberi keterangan terhadap Shanti. Shanti telah didapati bersalah atas kesalahan membunuh Greg Biggs, dan kedua-dua lelaki yang menolong Shanti iaitu Cleet dan Tyrone mengaku bersalah atas kesalahan bersubahat. Shanti telah dijatuhkan hukuman penjara selama 50 tahun. Cleet telah dijatuhkan hukuman 10 tahun dan Tyrone telah dijatuhkan hukuman penjara selama 9 tahun. Anak kepada Greg naik ke kandang saksi memberikan statement yang dia dan keluarga Greg memaafkan Shanti atas apa yang dilakukan. Dia menambahkan lagi yang peristiwa ni bukan saja memusnahkan keluarganya, tetapi sekaligus telah memusnahkan keluarga Shanti sekali. So that's it for today guys. Terima kasih sebab tengok video Abang Boy sampai habis. Kalau korang suka dengan video ni, Abang Boy sangat-sangatlah appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like. Dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell notification button tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. Jangan lupa follow TikTok Abang Boy. Dekat sana Abang Boy ada upload video-video pendek yang tak ada dekat dalam channel ni. So akhir kata, jangan nakal-nakal, be awesome, stay creepy. Assalamualaikum.